Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan suara 1, 2, 3. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadi pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para hadirin hadirat yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, wabil khusus kepada para guru, para asatidah, para masyaikh yang turut bersama dengan kita dalam ruangan Google Meet pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini merupakan siri yang ke-17 bersama Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami Al-Yamani untuk pengajian kitab Unwanul Falah. Jadi yang pertama sekali saya mengingatkan supaya kita ini hadir dalam niat yang baik. Hadirkan niat yang baik sebelum kita teruskan dengan pengajian pada malam ini. Yang kedua, jaga pemakaian kita, jaga adab kita, pemakaian kita dan juga kelakuan kita sepanjang pengajian ini, walaupun pengajian ini hanyalah pengajian online sahaja, tetapi perlu kepada kita ini menjaga adab seperti mana kita menghadiri majlis ilmu ataupun majlis pengajian kuliah secara bersemuka. Jadi cubalah untuk kawal diri, kan. Pakaian tu pastikan pakaian yang sesuai macam kita hadir di majlis ilmu, di masjid dan surau, kan. Kemudian kelakuan kita pastikanlah janganlah kita sama seperti kita tengok TV ke, sambil-sambil mengaji tu sambil-sambil tengok TV. Tidak elok lah orang kata. Cuba elakkan. Kalau boleh kita fokus. Dan kelengkapan kita, pen, pemadam pula, pen, buku catatan, buku kitab ni, kitab Unwanul Falah. Dan jika tuan-tuan tidak ada kitab dalam bentuk fizikal, tuan-tuan boleh dapatkan kitab dalam bentuk soft copy ataupun PDF di link Google Drive yang telah disediakan oleh pihak admin kumpulan rakan muda agama. Mungkin ada sahabat-sahabat kita boleh kongsikan link tersebut. Moga-moga kita dengan sebab kita memudahkan urusan orang nak menuntut ilmu ni, sekadar kongsi link sahaja menjadi penyebab kita mendapat menjadi barakah dan juga futuhat dalam pengajian ilmu ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita mula, tuan-tuan boleh buka muka surat. Kalau kitab saya ni dan juga PDF ni, muka surat 8, baris atas sekali ke-9 ilmu. Ke-9 ilmu dalam kurungan. Kata pengarang, ke-9 ilmu dalam kurungan. Kat situ. Jadi siapa-siapa yang tak nampak ke, inilah kat situlah tu. Ke-9, baris atas sekali. Muka surat 8. Jadi sebelum menunggu ni, persiapkanlah diri masing-masing dengan kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya, insya-Allah. Dan suka saya ingatkan juga untuk supaya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat semua berhati-hati sepanjang dalam sesi Google Meet ni, dengan butang-butang yang tersedialah, butang kameranya, butang mikrofonnya, butang share screennya. Tolong berhati-hati. Kadang-kadang kita terbuka kamera di tempat yang tak sepatutnya ataupun terbuka mikrofon di tempat yang tak sepatutnya, terdengar ataupun ternampak segala benda yang tak sepatutnya nampak ataupun dengar. Jadi tolong hati-hati. Jadi tolong periksa dulu betul-betul mikrofon tu, pastikan ditutup dengan disenyapkan, dan juga
bagi pihak kaum muslimin digalakkanlah untuk buka kamera, manakala bagi muslimat tak digalakkanlah untuk buka kamera. Yang digalakkan muslimin sahaja. Bukalah kamera. Antara adab kita dalam pengajian online ni, kita buka kamera. Menambah sikitlah semangat ustaz. Dia rasa bila dia bercakap tu nampaklah ada orang, kan? Ada orang dia bercakap. Okey, baik. Dan juga untuk soalan, jadi insyaAllah soalan yang diajukan siang tadi dalam bentuk Google Form akan saya insyaAllah kalau sempat akan saya tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz beberapa soalan yang terpilih. InsyaAllah akan saya sendiri tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz kalau sempat. Dan jika tuan-tuan mungkin ada kekeliruan ataupun kesamaran sepanjang pengajian ini berkaitan dengan sifat ilmu ni kan, sepanjang pengajian malam ni ada benda-benda yang tak faham ke atau minta Ustaz terang semula ke tentang dalam kitab ni, pun boleh tanyakan di ruangan chat tu. Boleh tanyakan dalam type lah, bertype. Kalau boleh jangan buka mic supaya sebab kita ramai, jadi bila kita buka mic tu dia jadi kurang tersusun, kurang sistematik. Nanti dia jadi caca marba pula. Jadi kita kalau boleh kita nak melancarkanlah majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Di sementara menunggu tu bolehlah siap-siap dengan kitab masing-masing dengan kelengkapan-kelengkapan yang lain.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan juga ahlan wa sahlan kepada para hadirin dan juga para hadirat yang sudi meluangkan masa dan waktu untuk bersama dengan kita pada malam ini untuk pengajian kitab Unwanul Falah siri yang ke-17 bersama Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami Al-Yamani, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mula, saya ingatkan beberapa perkara. Yang pertama, pastikan kita menjaga adab-adab kita sebelum kita masuk ke dalam majlis ilmu. Jaga pakaian kita, tata cara pemakaian kita, pastikan beradab. Yang paling utama sekali menutup aurat lah. Kemudian kelakuan kita, tingkah laku kita sepanjang pengajian ini berlangsung. Kalau boleh kita dengar pengajian ini, janganlah sampai sambil-sambil kita baring ke ataupun sambil-sambil makan dan sebagainya. Kalau boleh, adab-adab tu sama seperti kita hadir majlis ilmu secara bersemuka. Walaupun ini sadar online, tetapi perlu kita jaga adab sama seperti kita hadir majlis pengajian bersemuka. Kemudian siapa-siapa yang tidak ada kitab boleh dapatkan kitab dalam bentuk PDF di link yang telah disediakan oleh pihak admin. Jadi boleh dapatkan kitab dalam bentuk PDF di situ. Kalau yang ada kitab, boleh juga buka sekarang ni buka muka surat yang ke-8, buka muka surat 8 baris yang pertama, kurungan ke-9 ilmu. Jadi masing-masing bolehlah bersedia di halaman yang telah dinyatakan sebentar tadi. Jadi insya-Allah Al-Fadil Ustaz sudah pun bersama dengan kita pada malam ini. Jadi diucapkan selamat datang pada Al-Fadil Ustaz Azhar Hashim. Ustaz, mic belum buka. Mic ni belum dibuka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan pengajian pada malam ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah buat pengarang kitab musannaf kitab ini, musannaf kitab Unwanul Falah ini, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, insya-Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila rahil awliya wa syuhada wa salihin wa al-a'immatir rasyidin wa ila ruhi al-marhum Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani wa usulihi wa furu'ihim thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa alim ajma'in thumma ila arwahi المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah. Jadi seterusnya saya dengan penuh takzimnya, dengan penuh hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Azhar Hashim untuk meneruskan pengajian Unwanul Falah kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Ya Allah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, kesembilan ilmu, yakni kesembilan daripada 20 sifat ataupun yang kesembilan daripada 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada akal kita. Yakni sifat yang kesembilan ni pada akal kita wajib bagi Allah. Baik. Dan syarak pun datang mewajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dan beriman dalam hatinya dengan sifat yang kesembilan ini. Baik, apakah sifat yang kesembilan ni? Ialah sifat ilmu. Baik, artinya arti ilmu. Arti di sini ni ialah terjemahan, bukan huraian lagi. Tetapi terjemahan ilmu tu dalam bahasa Arab. Diterjemah dalam bahasa kita, maknanya tahu. Baik, tengok ya. Jadi kalau kita merujuk di dalam kitab lain, umpamanya dalam kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad juga, dia terjemah ilmu dengan makna mengetahui. Dia terjemah ilmu dengan makna mengetahui. Satu. Dalam kitab ni dia terjemah pula tahu. Kalau rujuk dalam kitab yang dikarang oleh Pak Da'i ataupun Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, yang lebih terkenal dengan nama Pak Da'il Makkah, dia terjemah dengan pengetahuan. Tengok, jadi terjemahan ni pun dah berbeza-beza. Jadi bila sebut terjemahan tu berbeza-beza, maka kita kena tahulah mana satu yang terjemahannya makna sifat dan manakah satu yang bukan makna sifat. Okey.
Jadi kalau terjemah ilmu artinya tahu, terjemah macam tu bukan terjemah sifat kepada sifat, bukan. Ya, pasal apa? Tahu tu ataupun mengetahui tu itu dinamakan takluk bagi sifat. Takluk sifat. Dengan ada sifat ilmu tu, maka Allah Ta'ala pun tahu. Ataupun dengan ada sifat ilmu pada Allah, maka Allah tu mengetahui. Jadi mengetahui atau tahu tu, itu bukan terjemah atas jalan sifat. Tapi terjemah atas jalan lazim. Ini orang panggil kita beradab dengan ulama'. Jangan kita menyalahkan. Ini yang diajar oleh guru kami Syekh Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, atau lebih terkenal dengan nama Babalah Sarah. Babalah Sarah ni dia ajar adab. Nampak macam salah terjemahan tu, dia kata beradablah kita. Maknanya terjemah tahu ataupun terjemah dengan makna mengetahui itu terjemah atas jalan lazim. Maknanya lazimnya bila ada sifat ilmu, lazimnya tahu, lazimnya mengetahui. Jadi bukanlah salah. Betul lah terjemah macam tu, tapi terjemah tu atas jalan lazim. Sebab ada sekelompok dalam Malaysia ni tuan-tuan, dia bangkang Syekh dia bangkang Pak Da'i ni. Dia lawan Pak Da'i ni tuan-tuan. Padahal pada zaman Pak Da'i tu mengajar di Masjidil Haram tu, selama beberapa tahun, bukan setahun dua, atas daripada 10 tahun Pak Da'i mengajar dalam Masjidil Haram. Bahkan dalam Masjidil Haram tu ramai ulama'-ulama' yang mengajar. Tak ada siapa pun yang bangkang atau tidak ada siapa pun yang iktirad. Pak Da'i bila dia terjemah ilmu dengan makna pengetahuan. Jadi segelintir orang dalam Malaysia ni yang bangkang Pak Da'i terjemah pengetahuan tu. Padahalnya Pak Da'i ni terjemah ilmu dengan makna pengetahuan, itu terjemah atas jalan sifat. Nak bezakan sifat dengan takluk sifat tu lah Pak Da'i dia letak apa tu. Perkuasa, perkehendak, apa semua per belaka tu. Pengetahuan dan penghidup, pendengar, pelihat, perkata. Tu nak bezakan apa? Nak bezakan sifat dengan takluk sifat, hasil daripada sifat. Janganlah terus menyalahkan Pak Da'i ataupun nak membetulkan Syekh Ahmad. Sebenarnya jalan kitanya ialah jalan kita kena kita kena yakin, kita kena sangka baik dengan ulama'-ulama' ni tuan-tuan sekalian. Ni jaga-jaga ni, zaman kita ni macam-macam timbul berakidah ni tuan-tuan. Baik. Jadi artinya tahu. Tahu dengan makna pengetahuan. Baik. Sebab itu ilmu tu sifat. Jadi patutnya terjemahan dia tu sifat lah. Tapi Syekh Ahmad letak tertahu ataupun mengetahui, itu terjemah atas jalan lazim. Tak perlu kita nak bahas tu panjang-panjang. Jadi kalau kita nak hurai balik, tahu yakni dengan makna pengetahuan. Baik, iaitu tengok. Iaitu kalau Tuan Guru Baba Hajilah ni, iaitu kalau kita rujuk pada tahu, dia kata tak kena. Kena rujuk pada ilmu ataupun kena rujuk pada pengetahuan. Kenapa? Sebab khabar dia tu sifat.
iaitu bermula iaitu ilmu. Ataupun bermula iaitu sifat pengetahuan tu sifat. Kalau kita sebut iaitu tahu, padahal tahu tu bukan sifat. Mubtada khabar ni dia kena ain yang sama. Dia kena benda yang sama. Tapi kalau kita letak iaitu tahu, iaitu tahu tu sifat. Tak kena dah. Tahu tu bukan sifat. Tahu tu ialah takluk bagi sifat. Ni kalau orang ngaji Nahu tu dia reti lah benda ni. Tapi saya terus rujuk situlah. Iaitu ilmu. Ataupun iaitu sifat pengetahuan tu. Sifat. Bila kita sebut sifat, maka tuan-tuan sekalian sifat tu maqama bi ghairih. Barang yang menumpang yang ada pada benda lain. Itu makna sifat. Jadi sekarang kita bicara apa ni? Kita bicara sifat ilmu Allah. Jadi sifat ilmu tu pada Allah lah. Sedia pada Allah Ta'ala tu. Duk pada zat Allah Ta'ala. Baik. Lagi pula sifat ilmu ni yang sedia. Jadi sedia dengan makna adanya sifat ilmu tu pada Allah sedia kala, yakni tidak ada permulaan. Oleh kerana sifat ilmu tu ada pada zat yang tidak ada permulaan, maka membawalah kepada sifat yang ada pada zat yang tidak ada permulaan tu turut sama jadi sedia jugalah. Jadi kalau zat tu sedia, maka sifat yang ada pada zat tu juga turut sama jadi sedia. Tak mungkin ataupun mustahil pada akal kita. Kalau zat tu qadim, sifat tu baharu, kita tak terima. Ataupun sifat tu qadim, duduk pada zat yang baharu, itu pun kita tak terima. Yang kita terimanya pada akal kita ialah sifat dengan zat ni dia mengikut. Kalau sifat tu baharu, maka zat tu juga turut sama jadi baharu. Ataupun zat tu baharu, maka sifat yang ada pada dia juga jadi baharu. Ni kita bicara zat sifat Allah ni. Jadi tentulah sifat Allah Ta'ala tu sedia. Seperti zat Allah Ta'ala tu sedia. Yakni tidak ada permulaan. Baik. Sebab apa ni? Sebab sifat dengan zat ni dia tidak boleh bercerai tanggal. Dia tak boleh berpisah. Kerana kelaziman bagi sifat tu dia kena berada pada zat. Dia tak boleh bersendirian. Dia tak boleh. Adanya sifat tu tak boleh bersendirian. Dia mesti kena menumpang pada zat. Macam sifat ilmu ni dia mesti kena ada pada zat Allah lah. Lagi pula sifat ilmu ni yang ada, mana sifat wujud ni? Sifat yang bangsa wujudi, yang bangsa ada pada zat. Sekira-kira kalau Allah bukakan hijab di antara kita dengan dia, maka kita bolehlah melihat sifat ilmu. Kalau Allah bagi tengok, kalau Allah bagi lihat, yakni Allah bukakan hijab, kita boleh nampak sifat ilmu Allah tu. Baik, kenapa boleh tengok pula? Sebab sifat tu maujud, sifat tu ada. Kaedah kitanya kullu maujudin, tiap-tiap benda yang ada tu yasihu an yura, yasihu an yura. Sahlah bahawa dilihat. Baik. Ada pada zat Allah Ta'ala yang ternyata. Jadi kerja sifat ilmu ni ialah ternyata, terterang, terjelas dengan dia, dengan sifat ilmu tu oleh hakikat sesuatu. Sesuatu ni kena pada zat Allah Ta'ala, kena pada sifat Allah Ta'ala,
dan kena pada yang harus. Jadi kan ilmu Allah Ta'ala ni dia bertakluk, dia bekerja pada yang wajib dan pada yang mustahil dan pada yang harus. Macam mana tu? Begini. Dengan ada sifat ilmu pada Allah tu, maka Allah Ta'ala tu ternyata, terang bagi dia macam mana zat dia sendiri dan macam mana sifat dia sendiri sejak daripada azali. Sejak daripada azali lagi. Tu yang pertama. Mana ilmu tu tahu zat, hakikat zat dia macam mana, hakikat sifat dia macam mana. Baik, tu yang pertama. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala tahu yang mustahil. Yang mustahil ni dia tahu dua perkara yang bersangkut dengan yang mustahil ni, yakni Allah Ta'ala dengan sifat ilmu yang ada pada dia tu, maka dia tahu yang mustahil tu, sifat yang mustahil tu tidak ada, tidak sabit bagi zatnya. Dia tahu sifat-sifat yang mustahil tu tak sabit pada dia, tak ada pada dia. Itu yang pertama. Dan dia juga tahu yang mustahil tu macam mana, dia tahu. Yang mustahil tu, maksudnya mustahil tu dia tahu yang dia tu tidak ada sekutu. Dia tidak ada lemah, dan dia tahu lemah tu sendiri macam mana, buta tu sendiri macam mana. Tu dua. Kalau bersangkut sifat ilmu, bertakluk sifat ilmu tu dengan benda yang mustahil. Okey. Dan yang ketiganya, dengan sifat ilmu yang ada pada Allah tu, maka Allah Ta'ala tu mengetahui segala perkara yang harus, sama ada yang harus yang akan diadakan ataupun yang harus yang telah diadakan. Ketiga-tiga ni Allah Ta'ala tahu yang wajib macam tadi, Allah Ta'ala tahu yang mustahil macam saya hurai tadi, dan Allah Ta'ala tahu yang harus tadi ni sejak daripada azali. Sejak daripada azali lagi Allah Ta'ala tahu yang tiga-tiga ni. Sebab tu kan kalau kita ngaji tauhid lah, tuan guru kami dulu, Baba Hajilah, sampai sifat ilmu ni dia selalu tanya macam ni. Tengok ya. Ada kita ni, dia kata ada kita ni qadim ke baharu. Ada kita ni qadim ke baharu. Dia kata tanya macam tu. Maka ramailah anak murid jawab, ada kita ni baharu, tidak qadim. Tapi kalau kita tilik, kalau kita perhati pada ta'alluq ilmu yang tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid tu, sifat ilmu tu hanya ada satu je ta'alluq dia. Ataupun nama ta'alluq dia, nama kerja dia satu je. Apa dia? Tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi. Allah Ta'ala tu mengetahui yang tiga-tiga. Baik. Jadi Bapa pun kata gini, dia kata ada kita ni pada pengetahuan sifat ilmu Allah tu, sejak bila Allah Ta'ala tahu kita tu ada? Sejak daripada azali. Jadi iradat yang menentukan kita tu ada, yang harus tu ada tu kan, sejak azali juga iradat menentukan. Maka bila iradat menentukan, maka ilmu pun tahu. Ilmu pun tahu yang ada tu. Jadi kalau macam tu, kita yang dah ada ni sejak azali lagi dah Allah Ta'ala menentukan kita tu ada. Dan iradat dan ilmu pun tahu sejak daripada azali kita tu ada. Dan ilmu tahu kita tu ada tu bukan
anak bahagian-bahagian yang tertentu tak. Bukan part-part yang tertentu tak. Sepanjang apa yang berlaku atas kita daripada anak kita sebelum kita diwujudkan, sebelum kita diadakan, cerita kita tu dah ditentukan oleh iradat. Cerita kita tu. Anak nak lahir kat mana, anak nak besar kat mana, apa yang berlaku pada kita semua sepanjang jalan. Sampailah anak syurga dan neraka yang ditentukan oleh iradat tu, anak maka ilmu mengetahuinya. Anak ilmu tu mengetahuinya tuan-tuan sekalian. Baik, kalau macam tu fahamlah kita. Ada kita ni nisbah pada sifat ilmu, takluk sifat ilmu qadim. Tapi wujud kita, ada kita nisbah pada sifat kudrat, tanjizi hadis. Tu takluk kudrat yang tanjizi hadis. Yang tu barulah. Yang tu nisbah pada kudrat barulah. Tapi nisbah pada ilmu dan nisbah pada iradat, hukum apa ni? Itu hukumnya apa? Qadim. Iradat dah menentukan kita tu ada qadim. Ilmu pun tahu kita ada qadim. Ilmu tu tahu kan sepanjang kehidupan kita apa yang berlaku, apa yang terjadi, roh kita ke jasad ke, apa yang berlaku lah. Semua tu telah diketahui oleh ilmu sejak daripada azali. Tu kena faham elok-elok tu. Nanti kalau ada orang tanyakan, ada kita ni baru ke qadim? Maka tanya dia balik lah. Kau nak yang nisbah sifat iradat ke, ataupun nisbah sifat ilmu ke, atau nisbah sifat kudrat? Tanya dia balik. Oh, ada ni ke? Adalah. Kalau orang tu ngaji, adalah. Dia tahulah. Nisbah sifat ilmu macam mana, nisbah sifat iradat macam mana, nisbah kepada sifat kudrat tu macam mana. Tu jawapan dia macam tu. Okey. Baiklah. Jadi, dengan dia, yakni dengan adanya sifat ilmu tu pada Allah, maka ternyatalah bagi Allah Ta'ala oleh segala hakikat sesuatu dan kelakuannya, kelakuan sesuatu itu atas jalan meliputi, atas jalan menghabisi. Maknanya kan tidak ada sedikit pun yang Allah Ta'ala tu ketinggalan daripada mengetahui. Tak ada. Dia bukan macam Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tu menyabitkan jahil pada Allah Ta'ala. Bila? Contoh contoh pegangan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah dia kata Allah tahu kambing tu berbulu. Tapi Allah tidak tahu berapa helai bulu kambing. Itu Mu'tazilah punya pegangan. Kita tak. Kita ahli sunnah wal jamaah ni kan tuan-tuan. Kita tahu kambing tu berbulu. Allah Ta'ala tahu kambing tu berbulu. Dan Allah juga tahu berapa helai bulu kambing tersebut. Dan Mu'tazilah pula dia mengatakan sebelum benda tu berlaku Allah tak tahu, dia kata. Lepas berlaku baru Allah tahu. Yang ni lagilah lari daripada pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kita tak. Kita ahli sunnah wal jamaah ni Allah tu tahu sebelum daripada perkara tu berlaku lagi. Sebab itulah kaedah kita jangan lupa. Tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, itulah yang diketahui oleh ilmu, dan itulah juga yang dibuat oleh kudrat. Ni Mu'tazilah dia kata, sebelum benda tu berlaku, dia tak tahu, Tuhan tak tahu, dia kata. Lepas berlaku, baru Tuhan tahu. Seolah-olah kan, seolah-olah kalau benda tu belum berlaku, Allah tak tahu. Maka menyabitkan jahil pada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah pandangan ataupun kaul daripada Mu'tazilah ni ada juga di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah ni mengkufurkan ulama ataupun mengkufurkan
pegangan Mu'tazilah. Kalau menyabitkan jahil pada Allah Ta'ala tu. Tu pandangan Mu'tazilah ni pelik-pelik. Yang tu yang kita takut tuan-tuan. Ini saya nak kembangkan lah. Kalau tuan-tuan yang mengaji ni kan. Kalau fikir ni kena ngaji ni kena fikir ni. Halus-halus kena fikir ni. Okay. Kalau ada orang katalah. Satu ketika dulu kan. Ada dalam TV. Dalam TV3 tanyalah ustaz tu. Dia kata apa? Ni yang saya pelik bin ajaib bin hairan juga ni. Macam mana orang macam ni boleh masuk dalam TV. Bukan semata-mata dia tu ada doktor, ada PhD, jadi pensyarah di universiti tempatan UIA lah dia ni. Dia kata orang yang mati bunuh diri tu bukan kehendak Allah tu, dia kata. Sepatutnya dia bukan sampai masa mati lagi tu. Dia kata macam tu, tak sampai masa mati lagi, dia kata. Jadi orang tu bunuh diri tu, dia sendiri yang matikan diri dia pula dah. Cakap macam tu, peliknya. Ini akidah siapa pegang macam ni. Dia kata orang tu bunuh diri tu bukan kehendak Allah. Belum sampai masa lagi mati tu, dia matikan diri dia. Jadi kan, seolah-olah kan, orang tu mati bunuh diri, sebelum orang tu bunuh diri dia, Allah tak tahu. Pasal apa? Sebab Allah tak tentukan. Allah tak tentukan lagi, dia kata dia mati. Allah tahu masa lain. Tiba-tiba dia mati masa tu. Allah tak tahulah. Oh, ini kata bahayanya tuan-tuan sekalian. Kalau tak perhalusi ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan melalui sifat 20 ni. Bahaya, sangat-sangat membahaya tuan-tuan. Jaga elok-elok tu. Akhir zaman ni memang banyak sangat yang berlaku tuan-tuan sekalian nak merosakkan. Baik, jaga. Kalau yang di Penang tu lagilah dahsyat. Dia mengaku pula dia tu dapat ilmu laduni lah. Dekat Penang kan. Dia punya domir ayat Quran tu pun letaknya merata-rata. Tak tahu macam mana kaedah dia letak. Apa dia? Huwal awalu wal akhiru wal zahir. Huwa tu dia kata Muhammad. Dia kata huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dia kata. Itu bukannya Allah tu, dia kata. Huwa tu, itu Muhammad, dia kata. Allah tak ada awal. Ilmu laduni ke ilmu dalam guni macam ni. Itu bukan ilmu laduni tu. Itu ilmu yang dalam guni tu. Ilmu dalam guni tu. Tapi yang saya herannya zaman kita ni banyak pula pengikutnya tu. Tengok si lepat tu pula tuan-tuan. Ngaku pula ilmu laduni lah. Ilmu makrifat lah. Tapi cuba tengok rambut dia macam mana. Mandi hadas tak sah tu. Kalau mandi hadas kalau rambut macam tu tak sah man. Pada fiqah tak sah tu mandi hadas tu. Dia katanya puak fiqah ni kafir, dia katanya. Masya Allah. Itulah zaman kita ni macam-macam. Itu zaman kita ni. Lepak lah macam-macam kan. Wan hizam lah macam-macam tu. Akan datang ni lagi lah. Kok lepak tu tambah lepak pisang ke lepak ubi pula tak tahu akan datang tuan-tuan sekalian. Jaga ni bahaya-bahaya semua benda tu. Pasal apa jadi macam tu? Sebab tak ngaji lah. Yang ramai mengikut tu sebab tak ngaji lah tu. Tak ada guru. Cuba tanya dia. Sebab tu dia ngaku dia ilmu laduni. Pasal apa? Dia sebab tak ada guru. Orang tak ada guru tu kan, syaitan lah gurunya. Jaga baik-baik. Sebab tu lah kita nak ngaji. Rasulullah sendiri pun tuan-tuan sekalian, Jibril yang ajar Nabi tuan-tuan sekalian. Jibril tu guru Rasulullah ni tuan-tuan sekalian. Nak kena ajar juga. Jadi maknanya tradisi ilmu tu, dapat ilmu tu dengan kena mencari, dengan berguru lah. Itu tradisinya macam tu. Sebab itulah ada guru, ada anak murid. Siapalah guru tanpa anak murid? Macam itulah. Ini semua dapat ilmu laduni belaka. Aduh, Masya Allah. Dia tak tahu syarat nak dapat ilmu laduni tu pun macam mana. Kita tak nafikan adanya ilmu laduni. Tapi bersyarat. Nak dapat ilmu laduni tu bersyarat. Bukan semata-mata duduk macam tu dapat ilmu laduni. Tak.
Baik. Tapi harus Allah nak buat kan. Okey. Jadi dia kata dan kelakuan sesuatu iaitu tak tersembunyi atas jalan meliputi. Tengok bila kita atas jalan meliputi tu tak ketinggalan. Kalau iradat tentu, contoh ya, kalau iradat menentukan si fulan tu hidupnya bagian hidup dia tu kan. Akal lahir dia lelaki, lepas tu dia jadi begini, jadi begini. Semua tu sudah ditentukan oleh iradat sejak daripada tu belum berlaku lagi. Masa tu ilmu dah tahu ke belum? Dah, ilmu dah tahu dah. Bukan tunggu benda tu terjadi baru ilmu tahu dah. Bukan macam tu. Mana ilmu tu tahu bila iradat menentukan. Contohnya nama orang tu Muhammad Sajjad. Nama dia Muhammad Sajjad. Akan berlaku bagian-bagian dalam kehidupan ni. Contoh, ini sebagai contoh nak bagi faham. Akan berlaku bagian. Itu yang berlaku tu semua tu. Semua sudah ada dalam takluk iradat tuan-tuan sekalian. Dia nak lari ke Thailand macam tu begini, kena tarik pasport dia, kerajaan Thailand pula ambil dia sebagai rakyat dia. Itu rentetan tu semua sudah ada dalam apa? Semua sudah ada di dalam iradat Allah Ta'ala. Bila dah ada dalam iradat Allah, maka tuan-tuan sekalian itulah yang dibuat oleh kudrat, dan itulah juga yang diketahui oleh ilmu bila tu sejak daripada azali meliputi. Maksud meliputi tu tak ada satu pun yang berlaku tu tidak diketahui oleh ilmu, habis semuanya diketahui oleh ilmu. Baik, kening. Dan tafsil kita meliputi dan tafsil. Masa tafsil tu huraian satu persatu bagian semuanya Allah Ta'ala tahu dah. Dengan ketiadaan terdahulu tersembunyi. Maksudnya bukan maknanya sebelum tu tak tahu. Lepas berlaku baru tahu. Bukan macam tu. Kalau berlaku macam tu seolah-olah tersembunyi, tak tahu dulu. Lepas tu baru tahu. Ataupun Allah Ta'ala tu belajar baru tahu. Bukan macam tu. Pengetahuan Allah Ta'ala ni, ilmu Allah Ta'ala ni bukan ada wasilah. Tidak ada perantaraan. Macam ilmu kita ni kena ada perantaraan. Perantara apa? Perantaraan kena belajar. Jumpa tuan guru. Tanya soalan. Muzakarah lagi. Murajaah lagi. Menghafal lagi. Baru dapat ilmu. Itu perantaraan. Tapi ilmu Allah Ta'ala ni tak ada perantaraan. Sebab itulah kalaulah saya ada masa doktor tu macam kata dalam TV3 tu, saya macam nak tanya lah tapi tak ada dah, lepas dah. Kalau orang tu mati bunuh diri, tak ada. Orang tu mati bunuh diri tak ada dalam pengetahuan Allah, tidak ada dalam iradat Allah. Maknanya kan ilmu Allah Ta'ala tu tak tahulah sebab tak ada dalam iradat. Baik, bila ilmu Allah tu tak tahu, maknanya apa? Tersembunyi lah. Berlaku juga tapi tersembunyi. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata dalam klip video tu, saya boleh je tak tunjuk pada tuan-tuan klip video tu. Tapi kita tak nak lah. Jagalah air muka orang kan. Tapi dia kata macam tu tak kena sangat-sangat. Dia kata orang mati bunuh diri tu bukan sampai masa lagi tu. Dia yang ambil pisau, dia yang rodok tengkuk dia mati, dia kata. Padahal masa mati tu belum sampai masa lagi. Tak ada dalam kehendak Allah, dia kata. Jadi bila kata tak ada dalam kehendak Allah Ta'ala, berlaku juga bermakna pada ketika itu ilmu Allah Ta'ala tak tahulah. Tapi macam mana boleh berlaku juga? Yang tu soalan tuan-tuan. Macam di Sarawak ada yang kata pula, dia kata anak ini semuanya nama ustaz-ustaz ni. Tapi tak tahulah latar belakang pengajian tu macam mana. Tu wallahu alam. Lepas tu saya kata zaman kita ni tuan-tuan, orang awam dengan ustaz ni lebih kurang je zaman kita sekarang ni. Lebih kurang macam tu je tuan-tuan. Tengok ya. Yang dia kata tsunami tu tak ada dalam iradat Allah, dia kata. Saya heran tu, yang saya kata I cannot brain tu. Saya tak boleh fikir tu, tak boleh I cannot brain kata macam tu. Pasal apa?
kalau benda tu berlaku juga, tapi dia kata tidak adalah iradat, macam mana benda tu boleh berlaku tanpa dalam kehendak iradat? Macam mana boleh berlaku juga? Jadi soalan-soalan kata berlaku benda tu, iradat tak berkehendak, ilmu tak tahu, tapi berlaku juga. Kan namanya dia pelik tu. Padahal kita ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita dah khalis dah. Dah suci bersih dah. Tidak ada kesamaran dah. Mana apa saja yang berlaku, maka itu yang diketahui oleh ilmu, dan itulah yang telah ditentukan oleh iradat, maka kudrat pun buat. Sebab itulah 3 sifat ni, kudrat, iradat, ilmu, dia letak tempat yang beratur. Yang ke-7 kudrat, yang ke-8 iradat, yang ke-9 ilmu. Nampak? Yang 7 kudrat, yang ke-8 iradat, yang ke-9 ilmu. Pasal apa letak 3-3 tu beratur macam tu? Kerana takluk ketiga-tiga sifat ni tuan-tuan bersangkut paut. Ada sangkut paut kat situ. Okey, baik. Okey. Kemudian kata dia mustahil lawannya, atau boleh kita baca macam ni, bermula lawannya, lawan bagi ilmu tu mustahil. Lawan bagi ilmu tu mustahil, yakni tak terima pada akal kita sabitnya lawan bagi ilmu pada zat Allah Ta'ala. Apa dia yang mustahil tu? Iaitu jahil. Jahil. Arti jahil tu bebal. Bebal. Bebal dengan jahil tu itulah. Dan seumpama bebal. Apa seumpama bebal tu? Seperti syak, zon dan waham. Jadi ketiga-tiga ni, kalau orang tu syak, maka namakan dia jahil. Ataupun dia zon, sangkaan-sangkaan, maka dinamakan dia jahil. Ataupun ada waham, maka dinamakan dia itu juga, waham tu juga adalah benda yang mustahil kerana sabitnya jahil. Apa dia syak? Syak tu kan 50-50. Antara tahu dengan tak tahu tu 50-50. Itu syak. Umpamanya kalau kita nisbah pada kita lah, kalau kita ada syak, ya ke tidak? Ya ke tidak? Macam contoh, dah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu ke belum? Masuk waktu dengan tak masuk waktu tu 50-50. Itu namanya syak. Orang yang syak ni dinamakan tidak ada ilmu ataupun jahil. Itu nama syak. Kalau zon, apa makna zon? Zon tu sangkaan lebih kepada masuk waktu. Umpamanya 70% sangkaan dia dah masuk waktu, tapi masih lagi ada kurang, masih lagi ada was-was apa dia, tak masuk waktu lagi kot 30%. Itu zon. Lebih kepada tahu, tapi ada juga persennya tak tahu tu. Itu namanya zon. Dan waham. Waham ni lebih kepada tak tahu. 70% tak tahu. Apa dia? 30% saja tahu. Maka syak, zon dan waham ni dinamakanlah bebal ataupun dinamakan juga jahil. Itu pada seumpama bebal atau jahil itulah. Ada syak, ada zon, ada waham. Jadi pada Allah Ta'ala tu tak mungkin adanya jahil, tak mungkin adanya bebal, dan tak mungkin adanya syak, zon dan waham. Baik. Maka sekaliannya, sekalian mana tu? Sekalian jahil, sekalian bebal, sekalian syak, zon dan waham ni, sekalian semua tu mustahil. Tak terima pada akal atas Allah Ta'ala. Tak terima kita. Tidak ada pada Allah Ta'ala tu syak, zon dan waham. Ataupun kan, ataupun masuk dalam kitab lain kata, termasuk dalam makna jahil tu ialah ilmu tu diusahakan. Ilmu tu kena usaha. Maksudnya kena belajarnya baru dapat ilmu. Itu juga dinamakan apa? Jahil. Pasal apa? Sebelum dia belajar tak ada ilmu. Maka itu juga dinamakan hukumnya jahlun, jahil.
Kalau kena belajar. Ataupun termasuk dalam makna jahil ni ialah apabila sabitnya benda tu dah berlaku baru tahu. Tu pun masuk jahil, makna jahil juga tu. Pasal apa? Sebelum berlaku tak tahu. Itu mana sabit juga makna jahil. Tu yang kita bimbang risau ni. Apa bimbang risau ni? Bimbang risau dengan pahaman-pahaman yang ada zaman sekarang ni tuan-tuan. Kalau kita sangkut-sangkut ni kan. Tuhan tak ada dalam iradat Tuhan tu tsunami. Tak ada dalam pengetahuan, tidak ada dalam iradat Allah Ta'ala tu bunuh diri. Itu semua perkataan macam tu tuan-tuan yang menyabitkan Allah Ta'ala tu jahil tuan-tuan. Kalau kita tanya secara halus-halus pada orang yang kata macam tu, bahaya besar ni. Akhir zaman ni Allah uji kita macam tu tuan-tuan. Jadi kan guru-guru kita ni yang alim-alim dalam ilmu usuluddin ni tuan-tuan banyak yang sudah meninggal dunia. Baru-baru ni Pak Tihmat Kuala Nerang menantu kepada Pak Juhin dah meninggal dunia dalam usia yang dekat angkat 100 tuan-tuan sekalian. Lepas tu orang tua-tua kita, guru-guru tua-tua tu macam macam Pak Sumit, lepas tu Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan. Semua tu tuan-tuan kalau lah meninggal wafat orang macam ni, siapa lagi tuan-tuan nak mengajar kita dah. Itulah. Dan banyak pula timbul persoalan pada hari ni, macam-macam pula timbul hari ni tuan-tuan sekalian. Jadi harap-haraplah golongan muda ni janganlah leka lagi dah. Teruskanlah dengan mencari ilmu tu. Sekurang-kurang nak lepaskan diri sendiri. Walaupun tak boleh lepaskan orang lain, lepaskan diri sendiri dulu. Ini harapan Tuhan nanti ni. Baik, kemudian kata Syekh Ahmad lagi, dan dalil ilmu Allah Ta'ala ni, mana dalil, manakah perkara yang menunjuk Allah Ta'ala tu bersifat dengan ilmu? Mana dalil, mana tanda Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu tu? Bahawasanya dalil tu jikalau, ini dalil akal ni, jikalau tiada ada ia Allah Ta'ala tu mempunyai mempunyai ketahui. Kalau makna Tuhan tu tidak ada sifat pengetahuan, tak tahulah jawabnya. Nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada alam ini. Ini orang panggil natijah kubra. Kalaulah Allah Ta'ala tu tidak ada sifat ilmu, tidak ada apa ni ketahui, tak tahulah. Jadi tak tahu tu lazimnya tidak ada sifat pengetahuan lah. Maka nescaya, ini natijah kubranya, tiada didapatkan sesuatu daripada alam ini. Tengok kenapa? Bila orang tu tidak ada ilmu, dia jahil, macam mana dia nak buat makhluk tu? Macam mana dia nak buat makhluk dia buat macam mana? Tengok jalannya. Kalau tidak ada pada Allah tu, nescaya tidak didapatkan sesuatu. Apa? Kerana mereka yang tiada pengetahui itu tiada kuasa membuatkan, dan ketiadaan didapat sesuatu daripada alam ini batil. Baik, jadi maknanya kan, bila orang tu tidak ada sifat pengetahuan, maka sekaligus dia tidak ada kekuasaan. Macam mana jalan dia? Cuba tengok ya. Ilmu ni dia nak mengetahui tu, kudrat yang buat, iradat menentukan. Jadi bila iradat menentukan, kalau sekiranya dia tak tahu, macam mana kudrat nak buat? Sedangkan orang yang mengetahui itu nak buat sesuatu dengan pengetahuan dia. Jadi dengan pengetahuan tu baru dia dapat buat. Kalau dia tidak pengetahuan, macam mana nak buat? Seseorang yang jahil, boleh tak dia nak mereka buat kereta lah, nak buat rumah lah, nak buat bangunan lah? Macam mana kau tidak ada ilmu nak buat? Jadi sebab itulah
lazimnya bila tidak ada ilmu, maka tidak ada kekuasaan. Bila tidak ada kekuasaan, maka tidak adalah sesuatu daripada alam. Tidak ada alam. Tiada alam ni lah dinamakan apa dia? Batil. Itu ya. Dan ketiadaan didapatkan sesuatu daripada alam ini batil dengan musyahadah. Dengan pandangan pada mata kita ni. Pasal apa? Sebab alam ni sudah ada dah dengan pandangan mata. Jadi macam mana nak kata alam tu tak ada? Sedangkan alam tu dah ada depan mata kita dah ni. Ada binatang, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada langit, ada kayu, ada batu, ada matahari, ada bulan. Itu semua namakan apa? Alam. Mana dah ada lah. Mana kalau dah ada dah, artinya yang buat tu tentulah dia bersifat dengan ilmu. Baik. Bila dia ada ilmu, maka dia pun ada kekuasaan nak buat. Maka bila dah kata tidak ada tak adanya alam ni jadi mustahil, tak terima, batil, maka sabitlah ketahuinya, ini sabitlah sifat pengetahuannya subhanahu wa ta'ala. Bila sabit dah pengetahuan tu, sifat ilmu tu, maka mustahil lah jahil Allah, jahil Tuhan tu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita Allah Ta'ala tu jahil, ataupun tak terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu pada makna jahil. Yang ke-10 hayat. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Silakan. Okay, baik. Terima kasih. Jazakumullah khair diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian pada malam ini. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan soalan yang pertama pada malam ini. Iaitu soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah saya ingin menerapkan ilmu fardu ain yang telah saya belajar dalam hidup dan lalu saya beramal dengannya? Dan sewaktu saya beramal, bagaimanakah saya hendak menjaga amal saya ataupun diri saya daripada merasakan sifat riak, ujub dan lain-lain? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada orang yang bertanya. Mudah-mudahan pada malam ni jelaslah bagi dia bila dapat jawapan ni tuan-tuan sekalian. Baik, sekarang ni kan dia tanya bagaimana saya ingin menerapkan ilmu fardu ain yang telah dipelajari. Jadi kan saya ingat pesan guru saya dululah. Bila kita belajar ilmu yang fardu ain ni, sama ada ilmu tauhidnya, sama ada ilmu fiqahnya dan sama ada ilmu tasawufnya, yang paling penting sekali mula-mula sebelum kita nak terapkan dalam diri kita ni, maka kita kena faham. Kita kena faham dulu. Jadi bila dah faham tu, maka barulah kita dapat terapkan dalam diri kita tuan-tuan sekalian. Faham. Faham ke mana arah tujunya ilmu tersebut. Baik, dan bila kita dah faham, baru mudah kita nak terapkan dalam diri kita. Umpamanya begini. Contohnya ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita belajar. Kita belajar, maka kita tahulah. Contohnya beriman dengan qada tu begini. Maka kita pun faham. Lalu kita masukkan dalam hati kita ni sebab masalah iman. Masukkan dalam hati kita macam mana kita nak berpegang dengan konsep qada dan qadar dalam ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Teruskan. Itu amalan. Kalau akidah ni banyak amalan dia bergantung dalam hati sebab dia bersangkut dengan iman. Ada pun fiqah ni, itu pun fardu ain juga.
maka kita kena ikut dia punya. Kalau sunat, kalau buat dapat pahala. Kalau yang wajib, kalau kita tinggalkan berdosa. Jadi kita kena buat ikut aturan apa ni dipanggil disiplin ilmu tu sendiri. Dan kalau tasawuf pula, macam mana kita nak buat ni? Kita nak jauhkan sifat ujub, riak, semua dan sebagainya. Yang itu kena dinamakan mujahadatun nafsi. Kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh kita mengamalkannya, tuan-tuan sekalian. Tahu dah. Riak tu berdosa, ujub tu berdosa, riak tu bagian-bagian, ujub tu bagian-bagian. Maka kita jauhkan daripada sifat-sifat ni dengan mujahadah. Lawan nafsu kita. Sebab apa? Sebab nafsu ni ditunggangi oleh syaitan. Maka syaitan dengan nafsu ni, tuan-tuan sekalian, dia tak nak kebaikan berlaku atas manusia ni, tuan-tuan. Dia tak nak. Sebab syaitan ni dia musuh yang nyata bagi manusia tu. Bukannya pada orang Islam saja. Bahkan seluruh manusia tu syaitan memusuhi manusia tu. Jadi kalau macam tu kan, macam mana nak beramal dalam kehidupan ni? Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh mengamalkan benda yang kita faham. Sikit demi sikit. Bukanlah mengejut-mengejut macam tu tak. Sikit demi sikit. Mudah-mudahan kita dapatlah, tuan-tuan sekalian, dapatlah kita mengadaptasikan amalan-amalan tu dalam diri kita berterusan. Sebab itulah kena buat sikit demi sikit demi sikit. Jangan kita buat serentak sekali macam tu. Takut nanti orang panggil yang dikendong, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih untuk jawapan. Terima kasih, jazakumullah khair, diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk jawapan. Jadi insya-Allah Ustaz, soalan seterusnya berkaitan dengan pengajian pada malam ini, berkaitan dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Jadi soalan ni Ustaz, biar selalu orang cakap Allah Ta'ala uji kita sebab nak tengok kita mampu ke tidak benda tu. Tetapi saya pelik, bukankah Allah Ta'ala itu sudah tahu sejauh mana kemampuan kita? Jadi mohon penjelasan Ustaz. Maaf kalau pertanyaan saya ini ada kurangnya. Dia macam ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menguji seseorang pada perkara yang dia tahu orang tu tak mampu nak menghadapi ujian. Maknanya tiap perkara yang datang pada kita sebagai ujian, maka Allah dah tahu dah yang kita tu mampu untuk menghadapinya. Jadi kan sekarang ni bukan perkataan tadi tu nampak macam tak kena tau. Apa tadi admin Ustaz Muhammad Afiq, apa dia kata tadi? Dia kata macam mana? Allah uji kita sebab nak tengok. Jadi kan sebab nak tengok. Baik, sekarang kan perkataan sebab nak tengok ni nampak gayanya seperti Allah Ta'ala tu belum tahu lagi. Sebab ayat ni nampaknya macam ada satu kesalahan. Padahalnya bukan masalah Allah nak tengok. Allah tu datang uji kita tu dalam kitab Aqidatun Najin. Tuan-tuan ya, dia kata apakah tanda orang tu Allah sayang? Tandanya ialah dibalaknya. Maksud dibalak tu maksudnya apa? Diujinya lah. Diujinya lah. Jadi maknanya kita yang kena ujian tu ialah maknanya Allah Ta'ala sayang pada kita, tuan-tuan sekalian. Itu ada dalam kitab Aqidatun Najin. Kalau sama-sama manusia, kalau sayang tu akan diberi hadiah, akan diberi penghargaan macam tu. Itu tanda sayang. Belikan cincin, dapat 2 cincin contohnya.
Ya tak? Baik. Tu tanda sayang. Nampak tak? Tapi kalau nisbah Allah Ta'ala ni, tanda sayangnya Allah Ta'ala tu ialah Allah Ta'ala uji. Jadi ayat tu kena perbetul balik. Kena perbetul balik tu. Allah uji sebab nak tengok. Allah Ta'ala tu tak ada sebab. Ini satu benda yang kadang-kadang yang kalau ngaji dengan saya lah. Sebab Babalah Sarah ni dia tekan saya. Kamilah yang ngaji dia tu. Jangan sebut Allah Ta'ala tu bersangkut dengan sebab. Dia kata jangan. Allah Ta'ala tu tak sangkut dengan sebab. Oh, Allah buat kita ni sebab nak sembah dia. Allah buat undang-undang ni sebab nak perbaikan manusia. Bukan macam tu. Hikmah. Ya tak? Jadi hikmah daripada ujian tu sebenarnya pun Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala sejak azali lagi dah tahu dah benda tu tuan-tuan sekalian. Benda tu berlaku ataupun tidak, Allah Ta'ala dah tahu dah. Jadi ayat tu tolong perbetulkan sikit. Jadi baik. Wallahu alam. Itu soalan jawapan tu. Kena hati-hatilah kalau nak tanya pun nanti ni, kena hati-hati dalam masalah ayat tu. Kita ngaji tauhid ni, jangan lari daripada tauhid tu, jangan. Okay. Baik, terima kasih dan jazakumullah khair untuk jawapan sebentar tadi. Jadi insya-Allah soalan seterusnya Ustaz, ni ada soalan. Soalan dia, apakah itu akidah Athari dan adakah akidah Athari itu termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasan Ustaz. Secara berterus terang lah. Saya berterus terangnya ni. Sebenarnya baru malam ni lah saya pernah dengar akidah Athari. Baru malam ni saya dengar. Jadi kan sebelum-sebelum ni saya tak pernah dengar. Apa dia makan akidah Athari tu, macam manakah akidah dia? Wallahu alam. Saya tak tahu. Jadi bila kata saya tak tahu, maka saya tak dapat nak hukum sama ada akidah mereka ini termasuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Jadi orang yang bertanya ni, jika sekiranya boleh terangkan kat saya macam mana akidah Athari ni, saya rasa akidah Athari ni dia baru ni. Dia bukan apa ni daripada ulama salaf dulu, zaman kurun yang ketiga, kurun yang kedua dulu, bukan. Saya rasa bukan. Sebab dia ni baru wujud ni, baru wujud akidah Athari ni baru. Bukan masuk dalam golongan ulama yang salaf yang terdahulu, bukan. Jadi saya nak jawab sama ada akidah dia masuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Maka orang yang bertanya ni dia kena tengok kalau ada akidah mereka yang tidak sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada salaf ataupun khalaf. Sebab kalau salaf dia tidak macam sifat 20 ni. Itu akidah apa? Akidah salaf yang terdahulu. Dia banyak tafwid, dia banyak menyerah. Tengok akidah Athari itu macam mana. Kalau ada sifat 20, itu alhamdulillah lah. Itu masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagi masa lah, nanti saya cuba cari macam mana akidah Athari ni. Saya rasa akidah Athari ni dia baru, dia tak termasuk dalam dulu-dulu. Kalau masalah apa ni akidah yang lama-lama tu salah dulu ni, macam Jahmiyah, itu mungkin dah lama. Jahmiyah, macam apa ni, macam Jabariyah, Qadariyah, itu yang sejak zaman salaf dulu dah wujud dah. Yang ni Athari ni kalau tanya orang pengaji pondok dulu pun mungkin tak jelas lagi. Pasal apa? Tak pernah diajar oleh guru-guru kami macam manakah akidah Athari ni, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Cumanya kalau apa ni akidah Tahawi, akidah Tahawi tu iaitu daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada sikitlah percanggahan dengan cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah
kholaf. Cara kholaf tu ada sikit percanggahan, tak banyak. Cumanya masalah furuk akidah saja, bukan dipanggilkan asal akidah. Furuk saja, bagian cabang saja, tidak menjadi mudarat pada iman. Wallahu alam. Okay, baik Ustaz, insyaAllah soalan seterusnya Ustaz, minta penerangan tentang persoalan wujud kita ini qadim ataupun baharu. Mohon penjelasan Ustaz. Okey, baik. Ini saya dah agak dah. Bila saya timbulkan perkataan ni, akan ada soalan susulan. Bila-bila pun. Di mana pun saya buka kitab, bila sampai sini, memang ada soalan susulan. Okey, dengar baik-baik ya. Okay, baik. Sebelum kita ni ada, sebelum Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala buat kita, maka terlebih dahulu iradat menentukan kita tu ada ataupun tiada. Jadi mana kita ada ni, iradat yang menentukan kita ada. Okey. Iradat ni bekerja, iradat Allah Ta'ala ni bekerja bila? Sejak daripada azali lagi, iradat dah menentukan. Dan iradat menentukan kita tu ada, bukan ada saja nak. Apa yang berlaku atas kita pun, semuanya sudah ditentukan oleh iradat. Daripada kita nak lahir kat mana, macam mana cara kita membesar, apa yang berlaku atas kita, sehinggalah kalau saya kata gini lah, setiap apa yang terjadi, yang berlaku, angkat tangan, kelip mata, gugur bulu mata dan sebagainya itu semua sudah ada di dalam ketentuan iradat sejak daripada azali. Benda tu belum berlaku lagi, tapi iradat sudah menentukan. Jadi hatta sampailah ke syurga, ke neraka. Dalam syurga neraka tu, apa berlaku atas kita? Kahwin dengan 70 orang bidadari dalam syurga. Dapat nikmat syurga. Itu semua sudah ada di dalam ketentuan iradat. Baik, jadi kan, yang ditentukan oleh iradat tu, maka itulah yang diketahui oleh ilmu. Jadi maknanya, iradat menentukan kita ada bagian tu, ilmu tahu. Jadi ilmu tu tahu bila? Ilmu tu tahu juga sejak daripada azali kita tu ada, ditentukan oleh iradat azali, dan diketahui oleh ilmu sejak daripada azali. Jadi maknanya, kalau orang tanya kita, ada kita ni qadim ke baharu? Maka jawabnya kena tanya pada orang yang bertanya tu. Kamu tanya ni bersangkut dengan sifat kudrat ke ataupun sifat ilmu dan sifat iradat? Kalau disangkut dengan sifat iradat dengan sifat ilmu, maka ada kita tu qadim. Belum ada lagi, cumanya penentuan ada tu qadim. Penentuan kata ada, akan berlaku bagian tu qadim. Baik. Yang dibuat oleh kudrat mengikut perancangan iradat, yang itu baru. Sebab tu dah dalam kudrat ada takluk yang dinamakan takluk tanjizi hadis. Tanjizi hadis, mana berlaku yang baru. Jadi maknanya kalau orang tanya kita pula kan, kalau orang tanya kita pula, sekarang Allah buat apa? Sekarang Allah Ta'ala menimbulkan ketentuan iradat. Sekarang ni Allah buat apa sekarang ni? Sekarang ni Allah sedang menimbulkan dengan kudrat dia, menimbulkan ketentuan iradat. Okey, boleh faham? Baik, ada lagi soalan? Okey, baik. Jadi insyaAllah soalan seterusnya Ustaz. Soalan dia, Ustaz minta ulang semula penerangan untuk ayat yang nyata dengan dia oleh hakikat sesuatu. Baris kedua di muka surat 8. Baik. Ya, gini ya.
dalam kitab kita ni, Unwal Falah ni, Syekh Ahmad kata dengan dia, yakni dengan sifat ilmu yang ada pada Allah Ta'ala tu lah, ternyata oleh hakikat sesuatu tu kena pada yang wajib, pada akal, kena pada yang mustahil pada akal, dan kena pada yang harus pada akal. Yakni kan, sifat ilmu Allah Ta'ala ni, dia bekerja pada tiga-tiga tu sekali. Kalau sifat kudrat dan iradat, dia hanya bekerja pada satunya, iaitu pada benda mungkin atau pada benda yang harus. Tapi sifat ilmu ni, dia bekerja pada tiga-tiga tu sekali. Yakni pada yang wajib pada akal. Yang wajib pada akal tu kena pada apa? Kena pada zat Allah dan sifat Allah. Baik. Macam mana? Dengan sifat ilmu tu, Allah nyata hakikat zat dia. Nyata Allah Ta'ala tu siapa ni zat dia sendiri. Macam mana zat dia? Nyata bagi Allah Ta'ala dengan ilmu dia. Begitu juga dengan sifat yang ada pada zat dia tu. Dengan sifat ilmu tu, Allah nyata segala sifat-sifatnya. Allah nyata kudrat dia. Allah nyata iradat dia. Allah nyata ilmu dia pun Allah nyata. Baik. Dan itu yang wajib. Dan kalau yang mustahil ni pun, Allah nyata juga yang mustahil. Ada dua perkara kat situ. Apa dia? Yang pertama, Allah nyata sifat mustahil ni tak ada pada dia. Buta tak ada pada dia, nyata. Dengan ilmu tu, dia tahu yang dia tidak ada sifat buta. Dengan sifat ilmu tu, dia tahu Allah Tuhan tu, Allah Ta'ala tu, tahu yang dia tidak ada sifat lemah. Dan sifat yang mustahil lah. Dia tahu. Dan yang keduanya pula, dia tahu buta tu macam mana. Buta tu sifat mustahil. Bukan daripada dia. Tapi dia tahu buta tu macam mana. Lemah tu macam mana. Bisu tu macam mana. Sekutu dia tu macam mana. Dia tahu. Tu yang kedua. Bagi mengetahui Allah Ta'ala pada yang mustahil. Dan mengetahui Allah Ta'ala pada yang harus. Yang harus tu kena pada mungkin lah. Iaitu ilmu Allah Ta'ala tu tahu. Sifat ilmu, dengan sifat ilmu tu dia tahu yang makhluk mungkin yang akan diadakan dan yang telah ada, yang akan dan yang akan diadakan. Dia tahu. Asalkan benda tu akan dijadikan, maka ilmu pun tahu sama ada yang telah ada ataupun yang belum ada. Maka ilmu tahu. Dan bukanlah ilmu tu tahu kan, part-partnya tertentu tak. Semua menghabisi. Yang harus macam kita ni kan. Tuhan tahu tak kita ni nanti ahli syurga ke neraka? Tahu. Tuhan tahu tak kita ni buat baik, buat jahat? Tahu. Jangan tanya pula lagi. Kalau dah Tuhan tahu, kenapa Tuhan menetap malaikat pula? Tanya macam tu jadi panjang pula lah malam ni. Wallahu alam. Itulah makna dia. Yang nyata dengan yang ternyata dengan dia ilmu tu oleh hakikat sesuatu dan kelakuannya. Kelakuan sesuatu. Kelakuan tu perangai-perangai tu. Apa yang berlaku. Semua Tuhan tahu berlaku. Dan atas jalan meliputi. Meliputi itu maknanya menghabisi semua. Mana tidak ada satu pun yang tergugur daripada pengetahuan Allah tak ada. Semua Tuhan tahu belaka. Berlainan dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tu, dia kata Tuhan tak tahu. Kambing tu berapa helai bulu, berapa helai rambut kita, berapa helai bulu hidung kita. Tuhan tak tahu dia kata. Yang Tuhan tahu, ya bulu hidung. Yang Tuhan tahu, ya kita ada rambut. Ya kita ada bulu hidung. Tapi berapa helai tak tahu. Yang itu Mu'tazilah. Kita tak. Kita menyabitkan sifat Allah Ta'ala. Ilmu dia tu menghabisi. Tidak ada satu pun yang Tuhan tak tahu. Wallahu alam. Baik, ada lagi?
Dah jelas dah. Ada apa ni, siapa ni, Cik Fahada ni, dah faham dah ni. Okey, alhamdulillah. Baik, ada lagi soalan? Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah itu sahaja soalan pada malam ini. Terima kasih dan jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian kitab dan juga soalan. Untuk jawapan yang diberikan, terima kasih juga kepada yang bertanya sedikit sebanyak dapat juga memberi penjelasan bukan sahaja kepada yang bertanya, malah kepada semua yang hadir pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum berakhir, insya-Allah dijemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsiral jud ya wasi'al ata ya khafi ya lutuf ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim rada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ala ya bi'asra kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'i wa ya ma'mana kulli makhiyasir alaina kulli asir. Fatihah surah alak yasir. Allahumma ya man la yatajil al-bayan wa tafsir. Hajatuna kathira anta alimu biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhama yakhafu minka wa akhami ma la yakhafu minka. Allah bihaqi ma yakhafu minka natina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kanafna bika nafika alladhi la yurab warhamna bi qudratika alaina fala tanqata siqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adhab wa nasiban min al-jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian kitab pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga dan merahmati Al-Fadhil Ustaz, sentiasa dan dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta dipermudahkan segala urusan untuk terus bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah. Dan terima kasih jazakumullah khairul jazak juga diucapkan kepada para hadirin dan hadirat yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, meluangkan masa untuk pengajian Unwanul Falah ini. Moga-moga dapat kita berkongsi manfaatnya bersama insya-Allah. Jadi sebelum berakhir ni, saya nak kongsikan sedikit ataupun iklankan sedikitlah satu pengajian kitab kitab Faridah ataupun kitab Faridatul Faraid bersama dengan Ustaz Adnin Al-Kulimi. Jadi buat pengetahuan para hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita maklum, kita sudah pun khatam pengajian kitab Asas Al-I'tiqad bersama Ustaz Adnin. Jadi Ustaz Adnin sudah pun bercadang untuk membuka kitab baru. InsyaAllah akan bermula Selasa ini 28 September. Siri 1 kita 28 September ini pengajian kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, membicarakan tentang ilmu-ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Jadi siapa-siapa yang berkelapangan, yang nak join untuk melengkapkan ilmu fardu ain, nak memantapkan lagi pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi insya-Allah boleh turut serta, boleh beli kitab, beli kitab. Kalau yang cetakan moden tu, yang cetakan cantik sikit tu, dia harga mahal sikit lah RM9. Kalau yang cetakan lama tu, dia harga murah sikit lah RM3. Beli di mana? Di kedai kitab lah, di kedai kitab ataupun boleh dapatkan di online, Shopee dan sebagainya.
Dan kalau mungkin tak ada kitab, insya-Allah nanti pihak admin akan usahakan untuk dapatkan PDF. Nanti kita akan kongsikan PDF dan kalau ada, insya-Allah kalau ada yang menerima sumbangan wakaf kitab kan, jadi insya-Allah kalau ada permintaan dan ada orang-orang yang para dermawan yang sudi nak mewakafkan kitab Faridah ni, insya-Allah kita akan buka lagi lah slot untuk para pewakaf mewakafkan kitab Faridah ni untuk para penuntut ilmu, para pencinta ilmu yang nak mengaji nak mengaji kitab, nak menyertai pengajian kitab Faridatul Faraid bersama Ustaz Adnin, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang pengajian ini, sepanjang saya mengendalikan majlis pada malam ini. Mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya bertutur bicara dan sebagainya. InsyaAllah soalan-soalan yang mungkin terlepas ataupun tak sempat nak ditanyakan, insyaAllah akan ditanyakan. InsyaAllah saya cubalah untuk tanyakan pada waktu akan datang, sebab semua sedia maklum kita pun kekurangan waktu, kekangan waktu ni. Jadi insyaAllah kita cuba sehabis baik untuk kita tanya pada akan datang, insyaAllah. Jadi itu sahaja. Kita berjumpa semula pada jam 10.45 malam ini di Telegram voice chat untuk bacaan surah Al-Mulk. Sekian, kita tangguhkan pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz.